Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah bertemu kita lagi pada malam ini. So topik pada malam ini kita hendak membincangkan perkara berkaitan dengan audit cukai, yang mana ramai yang masih lagi keliru ataupun masih lagi tak tahu kan macam manakah bagaimanakah prosedur ataupun bagaimanakah kita boleh terlibat dalam audit cukai tersebut. So sebelum kita pergi ke perbincangan yang lebih khusus ataupun lebih dalam, so saya harap mana-mana sahaja yang baru masuk live kita pada malam ini dapat berkongsi bersama-sama. Boleh tekan button share tu, dan boleh share di wall masing-masing ataupun di grup-grup masing-masing. InsyaAllah perbincangan kita pada malam ini dapat manfaat bersama lah. Okay, so sementara kita menunggu lagi, mungkin ramai lagi yang nak masuk, yang nak tahu berkenaan dengan audit cukai. So kita bagi masa sikit lah, lebih kurang dalam 1 ke 2 minit untuk kita sama-sama meramaikan majlis kita pada malam ini. Okay. So untuk topik ini sebenarnya kita lebih terjurus kepada mana-mana sahaja individu ataupun mungkin syarikat lah yang tak pernah bayar cukai langsung, ataupun tuan-tuan mungkin baru sahaja mendaftar cukai dan tak tahu adakah wujudnya cukai audit ni. Sebab nanti kita akan terangkanlah lebih detail apakah itu audit, macam mana cara dijalankan. So bagaimanakah kita ni boleh dipilih untuk menjadi salah seorang ataupun satu syarikat yang akan dipilih untuk diaudit berkenaan dengan cukai. So cukai ni sebenarnya satu perkara yang amat penting, memainkan peranan yang penting, kerana jika kita tak bayar cukai ataupun kita lari daripada bayar cukai, so dia punya penalti ataupun dia punya tindakan akan mengakibatkan kita mungkin sehingga boleh jatuh pada muflis, ataupun mungkin boleh mengakibatkan kerugian yang amat besar lah. Sebab antara dia punya penalti dia memang agak tinggi lah. So mana-mana yang masih belum lagi menghantar ataupun menyasimpan laporan kewangan untuk dikira cukai tahunan semasa tu, bolehlah berbuat dengan cepat. Okey, so untuk malam ini saya akan ceritakan dulu, kita akan mulakan kita punya topik kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan audit cukai. Okey, so untuk permulaan ni kita akan lihat dulu apakah yang dikatakan dengan audit cukai. So audit ni ialah pemeriksaan akaun perniagaan termasuk kewangan pembayar cukai bagi menyemak sama ada cukai telah dilapor dan dibayar mengikut jumlah secukupnya dan undang-undang serta peraturan pencukaian dipatuhi sepenuhnya. So kat sini fungsi utama kenapa kita dikenakan audit cukai ni, supaya LHDN ataupun pihak LHDN ni dapat memastikan bahawa apa yang kita submit kepada mereka itu mematuhi ataupun mengikut undang-undang yang telah ditetapkan lah. So untuk jenis-jenis audit ni dia terbahagi kepada 2 jenis audit. Untuk LHDN ni dia menjalankan 2 jenis audit, iaitu yang pertama ni adalah audit major dan yang kedua adalah audit luar. So apakah yang dimaksudkan dengan audit major ini? So audit major ini dijalankan di pejabat, biasanya dijalankan di pejabat LHDN. Ianya melibatkan isu-isu pelarasan cukai yang mudah dan dikendalikan melalui surat menyurat kebiasaannya. Dan pembayar cukai mungkin akan dipanggil ke pejabat LHDN untuk ditemuruga bagi tujuan mendapatkan maklumat lanjut. So biasanya untuk permulaan audit cukai ni biasanya akan dilakukan, dia akan menjalankan audit major terlebih dahulu lah. So dia akan panggil sesiapa sahaja pembayar cukai yang telah dipilih, dia akan panggil ke pejabat LHDN dan mungkin akan dijalankan temuruga dan untuk memastikan data-data atau info yang diberikan itu sahih. Dan yang kedua ni adalah audit luar, yang mana audit luar ni dijalankan di premis pembayar cukai. Ia melibatkan semakan rekod-rekod perniagaan dan juga rekod bukan
bukan perniagaan pembayar cukai. Biasanya pembayar cukai ini akan dimaklumkan terlebih dahulu sebelum lawatan audit luar dijalankan. Dan biasanya untuk audit luar ni, mereka ni lebih ekstrim lah. Maknanya mereka akan terus kepada kita punya premis perniagaan dan dia nak tengok segala dokumen-dokumen yang berkaitan yang mungkin ada amount yang meragukan ataupun mungkin documentation kita dia nak pastikan sama ada benar ataupun tidak. So biasanya untuk audit luar ni dia akan maklumkan kepada kita terlebih dahululah sebelum dia datang untuk temuruka ataupun dia datang untuk melihat premis kita. Okey, dan seterusnya dia ada beberapa cara ataupun beberapa asas-asas yang dipilih untuk diaudit. Antaranya dia ada kat sini ada lebih kurang 9 ataupun 10 cara yang dipilih. Siapakah yang akan dipilih untuk dibuat audit cukai. So yang pertama ni biasanya dia akan memilih melalui analisis risiko. So dia ada dia punya rumusan dia, ada dia punya rumus bagaimana dia nak tengok sesebuah syarikat ataupun seseorang individu itu perlu dibuat audit cukai. So dia ada dia punya rumusan dia. Dan yang kedua ini adalah semakan manual ke atas borang nyata pendapatan. Dan mungkin borang nyata pendapatan yang kita hantar kepada pihak LHDN ni mungkin meragukan dari segi amount dan juga mungkin dari segi info. So mungkin ini adalah pertama kali untuk beliau untuk menghantar nyata pendapatan ni. Mungkin dia tak tahu kan, dia tak tahu amount ni berapa patut diletakkan, ada ini maksudnya apa. So dia salah masuk dan mungkin bila disemak oleh pihak pegawai LHDN berarti mungkin amount ni meragukan dan mungkin akan dikenakan audit cukai ke atas pembayar cukai tersebut. Dan yang ketiga ini adalah semakan rekod pihak ketiga. Biasanya melalui audit ataupun siasatan ke atas pembayar cukai lain. Yang ini pun banyak kes juga yang berlaku yang mana biasanya company yang A ni dikenakan audit cukai dan bila dia disiasat dia ada syarikat-syarikat yang mungkin terbabit dengan company A ini, mungkin amount dia besar ataupun mungkin ada transaksi yang meragukan, dan bila dia melihat dengan file yang untuk company B yang berkaitan dengan dia ini, mungkin dia nampak company yang berkaitan ni tak pernah pun mendaftar file cukai di LHDN. Dan ini juga menjadikan salah satu faktor bagaimana syarikat kita ni boleh dipilih untuk menjalankan audit cukai audit lah. Okey, dan yang seterusnya adalah maklumat yang diterima dari pihak ketiga. Yang mana yang keempat ni kebiasaannya daripada report orang ramai lah. Mungkin ada orang iri hati dengan kita ataupun orang memang dapat tahu yang kita ni tak pernah langsung submit cukai kita. Ialah keuntungan kita, mungkin kemewahan kita mungkin berlebih, dan dia dapat tahu yang kita ni memang langsung tak pernah declare cukai dan dia buat report ke pihak LHDN. Dan ini lagi senang sebenarnya cerita, yang mana LHDN akan terus menerus untuk membuat siasatan dan juga membuat cukai audit ni lah. Dan yang kelima adalah melalui rekod penerimaan BNM yang lepas, melalui rekod kita yang pernah kita declare pada tahun-tahun sebelum ni, dan mungkin ada perbezaan yang agak ketara di antara amount yang sebelum ni dan amount yang semasa yang kita hantar ini. Mungkin itu juga akan menjadi salah satu faktor kenapa kita dipilih untuk menjadi salah seorang ataupun salah sebuah syarikat yang dipilih untuk diaudit. Okey, dan seterusnya yang keenam adalah pemilihan berasaskan industri tersebut. So pemilihan berasaskan industri ni biasanya dia akan pilih secara random juga, mengikut pada industri yang telah dipilih lah. Mungkin kebiasaannya industri yang terbabit mungkin terlalu banyak kes ataupun terlalu banyak isu yang berkaitan dengan penipuan amount ataupun pemalsuan dokumen. Mungkin industri tersebut yang berkaitan juga akan yang lain pun akan terpalit jugalah, akan dipilih untuk melihat bagaimanakah prestasi ataupun bagaimanakah isu-isu ni mungkin lebih besar ataupun sebaliknya lah. Dan seterusnya adalah yang ketujuh, pemilihan berasaskan isu-isu khusus yang sama bagi kumpulan pembayar cukai tertentu. Ini dia ada dia punya cara dia tersendiri. Dia akan tengok melalui kumpulan pembayar. Mungkin ini adalah menjadi satu cara yang mana dia ada calculation yang tersendirilah bagaimana dia nak memilih pembayar cukai ataupun syarikat yang perlu membayar cukai ni untuk diaudit.
Dan yang terakhir adalah pemilihan berasas kawasan-kawasan tertentu. Dan ada juga audit ini dilakukan disebabkan oleh tempat. Dia akan tengok pada tempat-tempat, mungkin tempat-tempat hotspot ni dia akan pilih secara random juga. So dia bukannya memang confirm setiap orang akan diaudit, cuma dia akan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria ataupun faktor-faktor yang saya sebutkan sebentar tadi lah. Okay, so kita nak tahu juga macam mana sebenarnya audit luar ni dilaksanakan. Okay, biasanya pembayar cukai ni yang dipilih untuk diaudit akan diberitahu melalui surat. Lazimnya pengesahan lawatan akan dimaklumkan melalui telefon terlebih dahulu. Selain daripada tarikh lawatan, surat pemberitahuan mencatatkan rekod-rekod yang perlu disediakan untuk diaudit serta nama-nama pegawai yang akan menjalankan tugas audit. So biasanya sebelum berlakunya ataupun berlangsungnya audit luar ini, biasanya dia akan memberitahu kepada pembayar cukai ini melalui surat lah. Dalam surat tu memang dah komplit siapa yang akan datang, berapa orang akan datang, bila akan datang dan maklumat-maklumat apa yang akan dilihat ketika proses audit tu nanti. So kalau tuan-tuan memang dah dapat surat tu, memang confirm tuan-tuan adalah orang yang akan dipilih untuk diaudit. So kena standby lah, kena make sure dokumen-dokumen yang diperlukan itu, sebab dia akan beritahu secara khusus lah, secara khusus apa dokumen yang dia nak tengok. So kena standby, kena tengok, kena make sure dokumen tu semua ada. Dan kalau tak ada, dia ada penyelesaian dia yang akan diberitahu kejap lagi lah. Okay, dan seterusnya dari segi tempat audit lah. Dan biasanya dia akan buat audit luar ni di tempat, di premis pembayar cukai tersebut. Dan jika mungkin tempat itu tak berapa sesuai, mungkin pembayar cukai tu boleh mencadangkanlah kat tempat lain selain pada tempat premis dia. Sebab mungkin kawasan premis tu kecil dan mungkin customer banyak lalu lalang, so agak susah untuk proses audit luar ni dijalankan. Mungkin kita boleh setkan satu tempat yang lain lah. Itu atas perbincangan di antara pegawai lah. Dan seterusnya dari segi lawatan audit ni biasanya bermula dengan temuduga. Temuduga membolehkan pegawai audit bertemu dengan pembayar cukai dan berbincang berhubung dengan audit secara umum. So mula-mula sekali dia akan hantar surat, dan bila surat tu dah diberitahu bila nak buat, dan dia akan panggil untuk temuduga dululah. Dia akan buat audit meja tadi, jenis audit yang saya beritahu awal-awal tadi. So, bila dia buat audit meja tadi, dia akan temuduga dulu, dia akan confirmkan info-info yang dia dapat kesan. Mungkin ada info-info yang belum dikesan, dia akan tanya dulu, ada tak selain pada ini tuan buat sekian, adakah income yang belum lagi. So dalam proses temuduga itulah dia akan kumpulkan maklumat dan akan setkan bila ataupun dokumen-dokumen, mungkin dokumen-dokumen termahan yang perlu kita sediakan. Pembayar cukai akan ditanya beberapa soalan berhubung dengan aktiviti perniagaan, sistem perakaunan dan juga simpanan rekod. So benda-benda ni yang akan ditanya dahulu. Macam mana cara kita rekod, adakah kita rekod sendiri? Kalau kita rekod sendiri ni, apa sistem yang kita guna pakai, dan macam mana kita simpan rekod-rekod tu. Dia akan tanya dulu, dia nak tengok sama ada perakaunan kita ini mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh MASB, ataupun kita boleh tengok dari GAAP tadi itulah. Okey, dalam proses audit ni, pegawai yang mengendalikan rekod-rekod perniagaan pembayar cukai juga akan turut ditemuduga. So pegawai juga dia akan temuduga sekali lah si pembayar cukai ni. So maklumat-maklumat tu dia akan kumpulkan. So bila LHDN memahami bahawa proses audit ni akan melibatkan masa, maka kita dinasihatkan supaya memberi kerjasama yang baik lah terhadap pegawai yang akan datang lagi, supaya masa yang diambil tu tidak begitu panjang. Dan kebiasaannya proses lawatan audit luar ni dia ambil masa lebih kurang dalam 1 hari ke 3 hari, bergantung kepada kita punya saiz premis kita macam mana, saiz perniagaan, mungkin dari segi documentation ataupun accounting kita kalau tak berapa teruk sangat, ataupun mungkin dia tengok hanya ada beberapa dokumen sahaja yang perlu disahkan, so dia mungkin tak akan ambil masa yang lama lah. Okay, so untuk semakan rekod ni kebiasaannya dia ada panduan dia tersendiri. Pihak LHDN dia dah ada panduan berhubungan dengan simpan rekod yang boleh diperolehi daripada LHDN. Biasanya dia, kalau kita nak tengok, dia ada beberapa guideline
bagaimana cara kita menyimpan rekod-rekod perniagaan ni. So kalau untuk syarikat koperasi, bagaimana boleh rujuk kepada Ketetapan Umum LHDN nombor 4/2000. Kalau bagi individu dan juga perkongsian, boleh rujuk dengan Ketetapan Umum LHDN nombor 5/2000. Dan untuk bagi orang yang selain daripada syarikat ataupun individu, boleh rujuk pada Ketetapan Umum LHDN nombor 6/2000. Dan untuk buku panduan penyimpan rekod bagi perniagaan, boleh rujuk pada STS BK4. Ini semua boleh didapati di LHDN lah. Boleh tengok rujukan tu bagaimanakah cara-cara menyimpan rekod tu, adakah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak LHDN lah. Okey, dan untuk rekod-rekod ini biasanya akan disemak di premis perniagaan dan biasanya akan mengambil masa bergantung pada jumlah rekod yang akan disemak. So kalau banyaklah rekod yang perlu disemak, yang perlu disahkan ataupun perlu diverifikan, so makin lamalah masa yang akan diambil oleh pegawai untuk membuat audit luar ni. So untuk pegawai audit tidak dibenarkan untuk menggeledah. So ini kena make sure lah bila dia dah sampai sini, apa yang kita kena tengok adalah dia tak dibenarkan untuk menggeledah dan merampas rekod pembayar cukai. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat rekod-rekod yang perlu diambil, kebenaran akan diperolehi terlebih dahulu dan rekod-rekod yang diambil akan disenaraikan. Pembayar cukai boleh menyemak rekod-rekod tersebut dan membuat salinan jika perlu. So kalau ikutkan mana-mana pegawai LHDN yang datang kepada premis kita untuk audit cukai, so dia tak boleh nak ambil apa-apa dokumen langsung. Dia just boleh, tapi kalau perlu diambil, dia perlu mendapatkan kebenaran daripada kita juga, daripada owner, dan jika dibenarkan barulah kita boleh membawa dokumen-dokumen tu untuk tujuan-tujuan yang seterusnya lah. Okey, dan seterusnya pegawai audit juga hendaklah dibenarkan melihat stok dan peralatan perniagaan secara fizikal bagi mengesahkan tuntutan yang dibuat oleh pembayar cukai. So ini juga merupakan salah satu kuasa ataupun salah satu perkara yang dibenarkan, yang membolehkan pegawai-pegawai LHDN ni untuk datang tengok sendiri stok kita. Sebab dalam penyata pembayar cukai yang kita submit kepada LHDN tu, dia nak tengok sama ada apa yang kita laporkan itu adalah sama dengan apa yang ada secara fizikal. So dia diberi kebenaran untuk melihat segala rekod-rekod stok kita lah. So bila dia nak tengok betulkah wujud stok itu, betulkah kalau kita kata expenses kita ataupun kos yang kita telah keluarkan, mungkin membeli stok sebanyak 1,000 stok. Okay. Dan bila tengok pada record account kita, betul ke tidak stok yang ada secara fizikal lah. Mungkin dia sekadar membuat documentation sahaja, dia tak ada stok sebenar pun, dia just buat dokumen. So dia nak tengok betul ke stok tu ada ataupun tidak. Okay, dan biasanya selepas dah dicek, dia akan membuat satu penyelesaian audit dan juga bayaran lah. So selepas dia dah audit, dah dapat kata putus, dia akan memberi kita satu penyelesaian audit lah. Penyelesaian audit ni dia melibatkan penilaian terakhir penemuan audit, biasanya disusuli dengan temuduga untuk membincangkan isu-isu pelarasan cukai yang terlibat. So semasa dah habis saja apa yang dia nampak, mungkin dia dah trace, okey tuan tak ada ini, tuan tak ada ini, tuan perlu betulkan bahagian ini, perlu betulkan bahagian ini, dan perlu bayar cukai sebanyak ini. So dia akan panggil kita lah, dia akan bagi tahu apa penemuan yang telah dijumpa, dan dia akan membincangkan isu-isu berkenaan dengan apa yang perlu kita betulkan dalam cukai yang terlibat lah. Sekiranya tidak ada pelarasan, surat akan dikeluarkan untuk memaklumkan penyelesaian audit. So kalaulah tak perlu, bila dah datang dia tengok tak ada apa-apa pun yang salah, maknanya semua apa yang kita maklumkan tu adalah benar-benar berlaku. Mungkin benda yang trigger dia itu adalah secara kebetulan sahaja. So kalau tak ada apa-apa, satu surat dia akan keluarkan bahawa untuk kes audit cukai ni telah selesai lah. Okay? Dan jika sekiranya tidak bersetuju dengan pelarasan, kalau ada pelarasan yang perlu dibuat, yang pihak LHDN inform, okey tuan perlu betulkan balik sekian, dan jika kita tidak bersetuju dengan pelarasan tersebut,
kita boleh membuat bantahan dalam tempoh yang ditetapkan sebelum taksiran dibangkitkan. Okey, LHDN juga beranggapan pembayar cukai telah bersetuju dengan pelarasan dan notis taksiran cukai dikeluarkan berserta dengan penalti mana berkenaan. So kalau tuan-tuan tak bagi notis kepada LHDN, so pihak LHDN akan menganggap tuan-tuan bersetuju dengan apa yang telah ditetapkanlah ataupun apa yang telah penyelesaian yang telah dibuat oleh pihak LHDN. Okey. Sebarang rayuan selepas itu hendaklah dibuat melalui borang Q. So borang Q ni adalah borang untuk kita membuat rayuan lah berkenaan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pihak HDN. So bila dia dah anggarkan sekian, so kalau kita nak buat rayuan, kita boleh menggunakan borang Q. So untuk borang Q ni kita perlu membuat rayuan kepada Pesuruhjaya Cukai di dalam tempoh 30 hari. So daripada tempoh 30 hari penyelesaian itu telah dikeluarkan, tuan-tuan boleh membuat rayuan melalui borang Q. Walaupun rayuan dibuat, cukai seperti yang ditunjukkan di dalam notis taksiran pindaan perlu dijelaskan terlebih dahulu. So ini pun kena ambil maklum lah. Walaupun kita tak bersetuju, kita ada bantahan-bantahan yang mungkin akan memanjangkan lagi kes-kes ini. So amount, walaupun kita ada benda yang kita nak argue, so amount yang perlu dibayar tu perlu dijelaskan dahulu. Kita perlu settlekan dulu amount yang telah ditaksirkan oleh pihak HDN. So barulah kita boleh proceed untuk proses rayuan tu. Okay. So untuk tempoh audit ni, macam saya cakap tadi, tempoh audit ni dia bergantung kepada faktor-faktor yang berikutlah. Dia ada lebih kurang 3 faktor yang boleh mengakibatkan mungkin audit kita ni ambil masa yang agak lama, mungkin boleh jadi cepat. So yang pertama ni adalah mengikut saiz dan kerumitan transaksi perniagaan yang dijalankan. So kalau kita punya company ini mungkin transaksi yang mudah, senang, memang direct, semua cash, tak ada complicated lah dia punya transaksi tu, mungkin lagi senang. So kalau kita ni memang complicated, kena pergi sini, hantar ke sini, stok ini masuk kat sini, so dia ada banyak sangat proses, mungkin dia akan tengok satu-satu, dia akan tengok proses kita daripada A sampai Z. So mungkin ambil masa yang agak lama lah. So yang kedua adalah bentuk rekod yang disimpan. Kalau rekod kita disimpan ni secara baik, memang filing semua memang compile cantik punya, ikut date, ikut tahun, ikut jenis dan macam-macam, ikut PAYN yang telah ditetapkan, so lagi memudahkan kita ataupun memudahkan pihak HDN untuk menyelesaikan kes audit inilah, cukai audit ini. Tapi kalau kita ni jenis dokumen pun berterabur, bila dia minta, okey kejap saya nak tengok, saya nak cari kejap, mungkin ada dalam meja kat depan kan. So dia lagi ambil masa yang agak lama lah. So sebab itulah pentingnya untuk kita menyimpan segala dokumen ini secara teratur dan cekap lah. Dan yang ketiga ini based on kerjasama oleh pembayar cukai. So kalau anda kata kalau pihak HDN datang nak check dokumen, kita bagi kerjasama yang baik, apa sahaja yang diminta kita bagi on the spot, so lagi cepatlah proses ini berjalan dengan cepatlah. Dan kalau kita ni panggil pun kadang tunggu lama, kemudian nak ambil kita pun tolak sana tolak sini, ada je apa yang diminta ni tak boleh lah, itulah, tak bagi kerjasama yang baik lah. So mungkin dia akan memanjangkan lagi proses untuk cukai audit ini. Okey, dan seterusnya kita tengok juga bagaimana apakah dia hak-hak dan tanggungjawab pegawai audit dan juga pembayar cukai. So dia untuk pembayar cukai ni, dia ada hak-hak dia tersendiri, dia ada tanggungjawab dia, dan sama juga dengan pegawai audit yang datang untuk membuat cukai audit ni, dia pun ada hak-hak dan juga ada tanggungjawab dia. So yang pertama ini adalah berkenaan dengan kerahsiaan maklumat lah. So LHDN ni dia akan memastikan semua maklumat yang diperolehi dari pembayar cukai ini melalui temuruga ke, perbincangan ataupun surat menyurat ataupun semak rekod adalah rahsia dan hanya digunakan bagi tujuan cukai pendapatan sahaja. So ini memang akan dipastikan bahawa kerahsiaan maklumat-maklumat yang didapati melalui apa sahaja cara, temuruga, dokumen yang kita hantar itu adalah menjadi rahsia hanya untuk tujuan cukai sahaja, tak akan pergi ke bahagian lain-lain lah. So dia akan confirmkan kat situ. Dan undang-undang menghendaki pembayar cukai menjawab semua soalan dan memberi maklumat yang diminta. Sekiranya gagal berbuat demikian, akan didakwa dan juga jika bersalah akan dikenakan denda. So sama juga tadilah, perlu kita memberi kerjasama yang baik. So kita berikan apa saja maklumat yang diminta. So kalau kita gagal memenuhi apa yang permintaan ataupun apa
yang maklumat yang ingin dia nak, so mungkin akan denda akan dikenakan. So untuk pegawai audit ni, apakah kewajipan pegawai audit? Pembayar cukai dia boleh mengharapkan bahawa pegawai ini akan menjalankan tugas secara profesional dan juga bersopan. So kena make sure lah. So kalau ada yang datang, pegawai LHDN yang datang kurang ajar macam gangster kan, so kita boleh buat report kepada pihak LHDN. So ini merupakan antara kewajipan pegawai audit. Dia perlu seorang yang profesional lah, dan juga bersopan. So berpengetahuan dan melaksanakan undang-undang percukaian dengan adil dan saksama, bersikap amanah dan juga jujur. Dan seterusnya, bekerjasama dan sedia memberi nasihat dan bimbingan kepada pembayar cukai. So apa sahaja mungkin yang berlaku, ataupun dia tengok dokumen-dokumen macam ni, ataupun cara yang kita buat yang salah, dia boleh bagi nasihat, dia boleh bagi advice, dan juga boleh bimbing lah apa yang sepatutnya pembayar cukai ni perlu buat akan datang. So kita boleh minta nasihat-nasihat kepada dia jugalah. So untuk memastikan kelicinan pelaksanaan audit dengan gangguan yang minimum kepada pembayar cukai. So pihak LHDN juga mesti perlu confirm, perlu memastikan yang tak ada gangguan. Maknanya tak adalah tiba-tiba ada pihak-pihak lain pula yang datang serbu ke apa kan. Dia kena make sure gangguan-gangguan ni di paras yang minimum lah. Okay. So yang seterusnya, dia meminta dokumen, buku akaun dan maklumat-maklumat yang berkaitan sahaja. So apa yang tak berkaitan, yang mungkin tak ada dalam surat yang telah dilampirkan, sebab apa sahaja dokumen yang dia nak tengok, dia akan bagi tahu dulu dalam surat. So kalaulah diminta tak ada benda yang berkaitan pun, tak ada kena-mengena pun, mungkin personal punya yang lain ke, ataupun adik dia punya statement dia nak tengok, adik si pembayar cukai ke, yang tak kena-mengena kan, mungkin dia tak boleh buat macam tu lah. So dia hanya boleh minta dokumen yang berkaitan sahaja. Okay. Dan untuk si pembayar cukai pula, apakah kewajipan si pembayar cukai? Pembayar cukai ni diharapkan supaya bersopan, adil dan juga jujur, memberi kemudahan dan bantuan yang munasabah semasa audit dijalankan. Okey, dan ini termasuklah membenarkan pegawai LHDN memasuki premis perniagaan, memberitahu maklumat dan menyediakan dokumen-dokumen dan untuk rekod disemak. So ini merupakan antara kewajipan dan juga tanggungjawab si pembayar cukai. Kena make sure apa info yang dia nak yang diperlukan tu kita dapat memberi kerjasama yang baik. So kita bagi tahu apa sahaja yang berlaku, dan mungkin kita boleh dapatkan bimbingan jugalah ataupun advice daripada pegawai cukai tu apa yang perlu dibuat pada seterusnya. Okey. Dan untuk pembayar cukai juga ini dikehendaki untuk menjawab semua soalan yang ditanya. Sekiranya kurang jelas, pembayar cukai boleh memohon untuk memperjelaskan lanjut bagi mengelakkan kekeliruan. Kebanyakannya soalan adalah berhubung dengan perniagaan, tetapi terdapat juga soalan-soalan peribadi berhubung dengan perbelanjaan, simpanan, akaun bank, aset-aset dan lain-lain. Pembayar cukai boleh memohon ejen cukai hadir bersama semasa temuruga dijalankan. Kehadiran ejen cukai dapat membantu pembayar cukai dan boleh mempercepatkan proses audit. Sebab ada setengah orang dia pun tak faham apa term-term yang dilakukan ataupun diucapkan oleh pihak pegawai. So kalau ada kita hire ejen-ejen cukai yang bertauliah, yang berlesen, so memudahkan lagi untuk urusan kita, untuk proses temuruga tersebut. So kita juga kena pastikanlah apa sahaja dokumen yang diperlukan tu kita dapat bagi dengan baik kepada pegawai LHDN itu. Dan seterusnya adalah memberi kemudahan dan bantuan yang munasabah. Okey, pembayar cukai dikehendaki menyediakan kemudahan dan bantuan yang munasabah bagi membolehkan pegawai audit menjalankan tugas. So antara kemudahan-kemudahan ataupun bantuan yang munasabah yang melibatkan perkara-perkara seperti kebenaran memasuki premis. So tak adalah kita ni kalau pegawai LHDN datang, kita halau ataupun kita tutup kita punya premis kan. So kita kena bagi bantuan lah, memberi kemudahan supaya proses ini dijalankan dengan cepat. Okey. Dan seterusnya penerangan berhubung dengan sistem perniagaan, perakaunan dan juga sistem maklumat. So kita juga perlulah memberi penerangan yang betul-betul jelas lah, supaya kekeliruan tak timbul. Kan kadang-kadang kalau kita cakap macam A, sebenarnya yang dipaham oleh pegawai LHDN adalah B. So nanti bila salah faham berlaku, so dia punya penyelesaian juga akan berbeza. So apa sahaja yang ditanya kita perlu jawab dengan jelas.
Kena confirmkan. Dan kebenaran menyemak, menyalin rekod dokumen dan buku akaun sama ada dalam bentuk fizikal ataupun elektronik. So kebenaran-kebenaran ini juga perlu kita beri kepada pegawai LHDN supaya beliau dapat menjalankan proses audit ini dengan lancar lah. Okey. Dan seterusnya, pembayar cukai ni tidak dibenarkan untuk membuat sebarang bayaran kepada pegawai audit. Boleh katakan sebagai rasuah ke ataupun hadiah ke, memang kita tak benarkan, ataupun pihak LHDN memang tak benarkan untuk membuat apa-apa jenis pembayaran pun kepada pegawai yang datang. Sekiranya ada bayaran cukai berbangkit dari pelarasan audit, bayaran tersebut hendaklah dibuat atas nama ketua pengarah hasil dalam negeri melalui bank yang dilantik atau mana-mana cawangan pungutan LHDN. Bukannya bayar cash kepada pegawai ataupun kita nak bank in kepada pegawai. Kalau ada pembayaran selepas diselaraskan pengiraan tu, kita perlu membayar, kalau cek, kena cek atas nama ketua pengarah hasil dalam negeri lah. Okey. Dan dari segi halangan ke atas pegawai audit, halangan ke atas pegawai audit yang menjalankan tugas adalah satu perkara yang serius dan boleh dikenakan denda jika bersalah. Halangan tersebut melibatkan perkara-perkara seperti tidak membenarkan audit memasuki premis untuk melaksanakan tugas-tugas audit. Kalau kita halang ataupun kita tak benarkan pegawai-pegawai audit ni untuk masuk premis ini, premis kita, ini merupakan satu kesalahan yang akan boleh mengakibatkan kita ni didenda ataupun kita boleh dihadapkan ke mahkamah, bergantung pada keadaan-keadaan yang berlaku lah. Dan jika gagal memberi bantuan berpatutan bagi melaksanakan kerja audit, memusnahkan dokumen yang mempunyai maklumat penting yang berkaitan, membuat kenyataan palsu, mewujudkan keadaan yang boleh melengah-lengahkan kerja-kerja audit. Ini juga antara perkara-perkara yang akan membolehkan si pembayar cukai ini dapat denda sebab kesalahan-kesalahan. Kita dah halang kerja dia, kita bagi dokumen palsu ke, ataupun kita musnahkan dokumen-dokumen yang diminta, kita kata tak ada padahal ada, dan mungkin kita cuba untuk melengah-lengahkan kerja dia. Okey, ni kejap tuan pak, sampailah kerja tu jadi panjang. Ini kalau didapati bersalah juga, kita akan dikenakan denda. Dan seterusnya untuk dari segi penalti lah. Okey, penalti, jika ni saya terangkan sedikit berkenaan dengan kadar penalti yang dikenakan berhubung dengan aktiviti audit dan pengakuan sukarela adalah seperti berikutlah. Okey, kalaulah pengakuan sukarela ni maksudnya kita declare dulu kepada pihak LHDN tanpa pihak LHDN datang ataupun pihak LHDN trace sendiri. Kalau kita buat pengakuan secara sukarela, kalau tempoh itu di bawah 1 tahun, kadar penalti dia hanyalah 15%. Kalau tempoh 1 tahun ke 3 tahun, 25%. Untuk 5 tahun, 3 tahun ke 5 tahun, 40%, dan 5 tahun ke atas adalah 50%. 50% ini adalah perasusan yang perlu kita bayar ke atas penalti jika kita buat pengakuan secara sukarela. Maknanya kita declare dahulu apa sahaja yang kita belum declare lagi sebelum dia datang audit. Kalau dia datang audit, memang dia punya dah cerita lain lah. Ini penalti yang lebih rendah lah. Kalau dia datang audit, 300% akan dikenakan sebagai penalti. Sehingga 300% lah. Okey, kalau pengakuan secara sukarela selepas pembayar cukai dimaklumkan tapi belum audit dijalankan, kadar penalti ni adalah 50%. Maknanya kalau tuan declare tapi kerja-kerja audit ni belum lagi dijalankan, tapi tuan declare sebelum dijalankan, dia punya rate penalti dia adalah sebanyak 50%. Dan untuk kalau kita tak buat pengakuan, penemuan ni penemuan ketinggalan semasa kes audit ini akan dikenakan sebanyak 60%. Dan untuk kesalahan berulang, 60% plus dengan 10%. Kalau kali kedua tambah lagi 10%, kalau kali ketiga jadi 20, 30 dan seterusnya lah. Makin tinggi penalti yang akan dikenakan. Bagi kes kesalahan yang melibatkan kesalahan audit yang berulang, kadar penalti tu memang dah confirm 60% plus dengan 10% bagi setiap kali kesalahan dilakukan tapi tak melebihi daripada sekadar 100%. Ini merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan cukai audit. Kita tadi pun dah ceritakan bagaimanakah
apakah jenis-jenis audit yang dilakukan oleh pihak LHDN, dan juga bagaimana cukai ataupun cukai audit ni dipilih. Orang-orang ni dipilih, apakah kriteria-kriteria dia, kita dah terangkan tadi, dan kita pun dah ceritakan bagaimana benda ni dijalankan. First dia buat apa, kemudian bila dia datang dia buat apa, dan sampailah sebagai penalti. So saya harapkan perkongsian kita pada malam ini dapat manfaatnya bersama. So jika tuan-tuan ingin bertanyakan apa-apa saja soalan yang mungkin saya tak terangkan tadi, so ada soalan-soalan tambahan, tuan-tuan pun boleh turunkan komen di bawah ataupun boleh tekan link WhatsApp kepada saya, dan mungkin kita boleh discuss benda ni dengan lebih lanjut lah. So terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan yang join live kita pada malam ini. So mungkin kita boleh berjumpa lagi pada hari yang berikutnya dengan topik yang lain. So terima kasih saya ucapkan, dan itu sahaja daripada saya pada malam ini, dan terima kasih sekali lagi. Berjumpa kita pada esok hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.